بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Husain radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Umarah bin Ru'aibah As-Saqafi radhiyallahu anhu wa Bishr bin Marwan yakhthub farrafa'a yadayhi fi ad-du'a faqala Umarah qabbaha Allahu hataini al-yudayyataini al-qasirataini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha wa ashara Husain bis-sabbabah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Husain, dia menceritakan, kata dia, aku dengar satu orang yang bernama Umarah bin Ru'aibah As-Saqafi radhiyallahu anhu menceritakan. Kata Umarah, satu hari Bishr bin Marwan berkhutbah. Farafa'a yadayhi fi du'a. Bishr ini ketika dia baca khutbah, mai tang doa, khutbah yang kedua, rafa'a yadayhi fi du'a, dia angkat tangan. Faqala Umarah sahabat Nabi ni, bila dia tengok Bishr ni baca doa dalam khutbah angkat tangan, Umarah tegur dia. Umarah kata, qabbahallahu hatainil yudayyataini al-qusayyirataini. Dia tegur, dia kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuduhkan kedua-dua tangan kamu yang pendek itu. Cerita dia macam ni. Umarah ni dia pergi sembahyang Jumaat di masjid. Yang jadi khatib pada hari itu ialah Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan ini ketika dia baca khutbah, mai masa khutbah yang kedua ada doa. Masa dia baca doa khutbah kedua tu dia angkat tangan. Umarah ni dia makmum, dia duk dengar dia ni baca khutbah, tengok khatib angkat tangan. Waktu baca doa tu dia terus tegur. Dia kata qabbah Allah. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kuduhkan hatainil yudayyataini, dua tangan kamu, al-qusayyirataini, yang pendek itu. Dia terus tegur macam tu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqul hakadha wa ashara Husain bis-sabbabah. Dia kata, sesungguhnya aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi hidup dulu, Nabi baca khutbah, Nabi tidak pernah buat lebih daripada macam ni. Dia kata, wa ashara Husain bis-sabbabah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gerak-gerak sabbabah, jari telunjuknya saja masa khutbah. Tak lebih daripada itu. Maksudnya Nabi SAW masa Nabi baca khutbah, Nabi tak ada pergerakan yang banyak. Habis sangat, Nabi angkat jari aja tunjuk macam tu masa khutbah.
Misalnya Nabi baca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu asa. Nabi tunjuk satu jari aja. Tidak ada aksi ataupun action yang lebih daripada itu. Tak ada. Maka itu sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i dia memakruhkan orang gawang-gawang tangan semasa baca khutbah. Kerana Nabi tak ada gawang-gawang tangan masa khutbah. Habis sangat, jari satu aja Nabi angkat dalam khutbah dia. Ini ke pula angkat tangan terus baca doa semasa khutbah yang kedua. Ini ternyata satu perbuatan yang langsung-langsung menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam Bahrul Mazi jilid 3. Di bawah tajuk mengangkat tangan ketika berkhutbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam An-Nawawi di dalam mensyarahkan hadis ini. Di dalam syarah Muslim, Imam An-Nawawi menegaskan bahawa Nabi sekali sahaja dalam khutbah Nabi angkat tangan masa doa, iaitu ketika Nabi khutbah untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sekali saja. Nabi sembahyang istisqa kerana negeri dilanda kemarau, dan dalam khutbah itu waktu doa Nabi angkat tangan. Maka kata Imam An-Nawawi, angkat tangan di dalam khutbah ini hanya berlaku ketika sembahyang istisqa sahaja. Dia kata, tidak pada sembahyang-sembahyang lain. Adapun mengkiaskan kepada perintah hadis bila berdoa angkat tangan, itu kias yang tidak boleh diterima. Pasal apa? Pasal banyak tempat dalam semayang pun kita berdoa, pasal apa tak angkat tangan? Kita semayang, kita takbir Allahu Akbar, terus baca doa iftitah. Doa iftitah, namanya pun doa iftitah, pasal apa tak angkat tangan? Sedangkan itu doa iftitah. Dalam Fatihah doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu doa. Pasal apa tak angkat tangan? Masa kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, itu doa, minta ya Allah ampunkanlah dosa aku. Pasal apa tak angkat tangan? Jawapan dia mudah saja, kerana Nabi tidak angkat tangan. Masa iftitah Nabi tak angkat tangan, masa Nabi duduk baca doa apa pun dalam semayang Nabi tak angkat tangan, kecuali doa penuh. Maka kerana Nabi tidak angkat, kita tidak angkat. Maka demikian juga halnya semasa baca doa dalam khutbah, tidak ada hadis yang menceritakan Nabi angkat tangan, melainkan satu hadis saja ketika Nabi sembahyang sunat istisqa. Maka kata Imam An-Nawawi, angkat tangan ketika doa itu hanya berlaku ketika solat sunat istisqa, sunat minta hujan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ulama membuat kesimpulan. Kata ulama, sunat angkat tangan ketika berdoa ini ialah sekiranya doa itu semata-mata doa. Lepas semayang, lepas wirid, kita baca doa. Semata-mata nak baca doa, maka itu disunatkan angkat tangan. Kalau sekiranya doa lain, bukan semata-mata doa, doa yang masuk kerana sebab-sebab yang dalam semayang, kita ada sebut lafaz-lafaz doa dan sebagainya, maka tidak perlu angkat tangan. Kerana Nabi SAW tidak angkat tangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat satu pengajaran daripada hadis dan uraian ulama tentang hadis itu. Demikian juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis tentang doa. Nabi kata, Ud'ullah bi butuni akuffikum wa la tad'u bi dhuhuriha. Nabi kata, berdoalah kepada Allah bi butuni akuffikum, dengan perut tapak tangan kamu. Nabi SAW kata, Ud'ullah, mintalah doa kepada Allah bi butuni akuffikum, dengan perut tapak tangan kamu. Maksudnya doa macam tu.
Wala tad'uhu bi dhuhuriha, dan jangan sekali-kali kamu berdoa dengan membelakangkan tapak tangan itu. Daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim ini dapat kita faham bahawa doa ialah macam tu. Dan tidak ada doa macam tu. Di dalam hadis tentang sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, Nabi ada kalih tapak tangan. Maka kalih tapak tangan itu bukan bermakna nak tolak bala. Tetapi kalih itu kerana sembahyang istisqa disuruh kita kalih benda-benda lain juga. Tuan-tuan juga boleh rajuk di dalam Bahrul Mazi jilid 3 tentang salat istisqa. Dia ada hurai panjang di sana. Nabi SAW ketika berkhutbah di dalam salat istisqa, Nabi SAW alih kepiah hak dia pakai, Nabi alih kain serban hak dia buah atas bau, Nabi alih baju dia lipat macam tu dan sebagainya, alih dan alih tapak tangan. Alih itu sebagai satu simbol bahawa kita nak tinggal benda-benda dulu. Kita tak mau buat dah benda salah yang kita buat dulu. Kerana dikaitkan hujan tak turun itu kerana bala yang Tuhan turun atas perbuatan jahat manusia. Maka sembahyang istisqa itu adalah sembahyang yang kita nak mengaku depan Tuhan, hak mana tak elok, tak betul dulu, semua kita nak tinggal. Maka diterbalikkan. Bukan tangan saja terbalik. Kepiah, serban, baju dan sebagainya diterbalikkan oleh Nabi SAW. Maka terbalik tangan itu bukan kerana tolak bala, tapi kerana simbol kata kita terak buang perbuatan dulu, tak mau buat dah. Itu uraian ilmiah. Uraian ilmunya begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita tak akan dapat tahu benda ni melainkan menerusi petunjuk daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak akan faham Quran dan hadis Nabi melainkan dengan tafsiran yang dibuat oleh Nabi dan ulama-ulama yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita.